Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar semua? Selamat Hari Raya, masih Hari Raya lagi ya. Ada yang masih Hari Raya lagi ya. Okey, alhamdulillah hari ini adalah minggu seterusnya. Saya ingat dah 4 ke 5 minggu kita membincangkan tentang qiraat. Pada minggu lalu kita telah membincangkan qiraat Warash ya. Kita telah buat latihan bagaimana qiraat Warash pada perkara-perkara yang maknanya yang banyak berlaku dalam qiraat Warash. Hari ini kita akan membincangkan qiraat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir qiraat Ahlul Makkah. Ibnu Katsir qiraat Ahlul Makkah. Okey. Dalam riwayat mengatakan bahawa Ibnu Katsir, Imam Asy-Syafi'i membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Imam Asy-Syafi'i membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Okey. Qiraat Ibnu Katsir ni tak susah nak berbanding dengan qiraat Warash dan Qalun. Dia lebih simplified version lah. Dan sebenarnya bila kita belajar Ibnu Katsir ni, kita seperti mengulang kaji qiraat Qalun dan Warash. Bila kita membaca qiraat Ibnu Katsir, kita seperti mengulang kaji qiraat Qalun dan Warash. Tapi tentunya ada perubahan, ada kelainan daripada qiraat Qalun dan Warash. Kita akan melihat nanti apakah kelainan dan kesamaan di antara qiraat Ibnu Katsir dan juga qiraat Nafi', iaitu Ahlul Madinah yang kita pelajari sebelum ini. So, oleh kerana usul qiraat Ibnu Katsir tidak banyak seperti Warash, maka kita ada kesempatan untuk buat sedikit revision, iaitu kesamaan antara Ibnu Katsir dan Warash dan Qalun. Jadi itu yang akan saya detailkan pada malam ini, terutama dalam perkara dua hamzah dalam dua perkataan. Dua hamzah dalam dua perkataan. Perkara ini kita tidak berikan perhatian sangat pada minggu-minggu yang lalu, kerana dia ada pendetilan sedikitlah. So hari ini kita go into a bit detail of dua hamzah dalam dua perkataan. Okay. So saya akan bukakan screen-nya, slide-nya. Ustaz Alif boleh disable saya punya boleh, enable. Okay. Okay. So Ibnu Katsir adalah qiraat Ahlul Makkah. Pada minggu lalu saya beritahu bahawa saya nak tunjukkan sedikitlah apa dipanggil sanad yang ada daripada Mesir sebagai sampel. Jadi kalau di sini kalau anda lihat, ini adalah sampel sijil di Shubra. Dalam sijil ini disebutkan setelah bertalaki dengan para asatiza di Ma'had Qiraat Al-Azhar bersama sanad mereka, ba'da an talaqa an asatizatihi bi asanidihim. Maksudnya ketika pengajian di Ma'had Qiraat Shubra Al-Azhar, para pelajar itu bertalaki dengan para guru-guru di sana dengan sanad-sanad mereka. So dia rangkumkan semua sekalilah dalam sijil yang diberikan. Jadi ada sebahagian pelajar yang kemudian membaca dengan lebih dengan lebih khusus dengan guru-guru tertentu, kan? Antaranya ini adalah contoh sanad yang khusus kita ambil daripada guru-guru di Mesir, begitulah. So kalau anda lihat di sini ada sanad qiraat Al-Quran dengan Imam Ibnu Katsir Al-Makki dengan riwayat Bazzi dan Kumbul, kedua-dua tarik Imam Ibnu Katsir. So ini adalah sampel, di dalamnya terdapat senarai nama-nama guru-guru yang Syekh ini namanya Syekh Hasan Rajab membaca dengan guru-gurunya dan hinggalah sampai kepada Rasulullah SAW. So ini adalah sampel di mana pengajian qiraat di Mesir itu dilestarikanlah. Maksudnya dia aktif, diajarkan dan disampaikan kepada para pelajar, terutama pelajar-pelajar yang belajar di Universiti Al-Azhar. Ada soalan?
Ada berbunyi tu. Masuk ni Ustaz. Yang lambat sikit dia dah macam ni. Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Kalau kita lihat di muka surat yang saya bukakan ini, bacaan Ibnu Katsir ini agak simple, ada kesamaan banyak dengan Qalun. Qalun, anak murid Imam Nafi', ada banyak kesamaan. So nanti kalau saya baca, anda akan lihat macam qiraat Qalun. Okey? So saya bacakan khilaf pada surah Al-Fatihah, qiraat Qalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi anak murid pertama iaitu Bazzi. Kemudian kita baca anak murid kedua kumpul dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi Bazzi anak murid yang pertama, dan anak murid kedua dengan sin juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini adalah qiraat Ibnu Katsir. Kalau anda perhatikan macam bacaan Qalun, terutama bacaan Bazzi iaitu anak murid pertama, memang sama seperti Qalun dalam banyak perkara. Okay? So ini memudahkan pembelajaran kerana bila kita jumpa yang sama, kita akan sebutkan. Nanti kita akan jumpa imam qiraat yang ke-9, ke-8, itu juga sama, hampir sama bacaan dengan Imam Qalun. So bila kita belajar qiraat, bila kita baca, terutama kalau kita himpunkan bacaan qiraat, so kalau kita baca satu bacaan yang ada kesamaan antara satu sama yang lain, kita akan kata Ibnu Katsir, Qalun dan Abu Ja'far membaca dengan kaedah ini. Begitulah. Maksudnya kita tak akan baca 3 kali kalau bacaan itu sama antara imam-imam tadi. Okey. So anda perhatikan Ibnu Katsir membaca bismillah di antara 2 surah. Di awal Fatihah membaca bismillah, di antara 2 surah membaca bismillah, seperti Hafs an Asim. Maknanya dia membaca basmalah baina surataini, membaca bismillah di antara 2 surah. Macam Hafsun lah, macam Hafsun begitu, Qalun juga begitu, cuma Warash yang ada option tanpa baca bismillah. Okay. Kemudian Malik juga dibaca pendek seperti Nafi', iaitu Qalun dan Warash membaca Malik pendek sahaja. Iaitu yang membaca Malik panjang ini hanya 2 orang, 2 imam. Malik yaumiddin rawihi Nasirun. Yang membaca Malik panjang, Ra al-Kisai, dan juga Asim membaca dengan panjang pada perkataan Malik ini. Adapun imam-imam yang 5 daripada qiraat 7 membaca secara pendek sahaja. Malik. Jadi Ibnu Katsir termasuk yang baca pendek. Kemudian kita dapati ada perkataan as-sirat. Kita membaca dengan huruf sad pada perkataan as-sirat. Anak murid Ibnu Katsir yang pertama namanya Bazzi membaca dengan sad seperti kita. Adapun Kumbul membaca dengan sin pada perkataan sirat di tempat ini dan tempat-tempat yang lain. Dalam bahasa Arab, memang perkataan as-sirat boleh dibaca dengan sin ataupun sad. Kedua-dua maknanya sama. Maksudnya kedua-dua maknanya jalan. Oleh kerana kebanyakan qurra membaca dengan sad, maka tidak ada mushaf pun yang menulis dengan sin. Dengan mengambil kira penulisan qiraat yang terbanyak, iaitu huruf sad. Maksudnya anda tidak akan jumpalah nanti perkataan ataupun mushaf yang ditulis dengan sin. Okay?
Kemudian pada mim jamak, alaihim dua kali kan, kita membaca dengan silah, iaitu dengan dua harakat. Menyambungkan huruf mim dengan mim mati, huruf mim jamak dengan perkataan yang selepasnya. Itu maksudnya silah. Silah maknanya menyambungkan. Kalau kita baca dengan iskan, mati, maknanya kita memati-matikan. Tapi untuk Qalun dan juga Ibnu Katsir ini, dia mensilahkan. Seperti mana yang kita baca tadi. Okay. Kemudian, dalam awal surah Al-Baqarah pula, okay, saya ambil dua muka surat ini kerana dalam dua muka surat ini terkandung kebanyakan khilaf Ibnu Katsir yang sebenarnya khilaf Ibnu Katsir itu tak banyak. Kalau anda membaca mushaf Ibnu Katsir, saya kira rakan kita ada memberikan kita mushaf kan banyak. So kalau anda buka mushaf Ibnu Katsir, yang saya kira mushaf itu tulisannya mengikut tulisan anak murid yang pertama, itu Bazzi. Yang kalau kat tepi itu namanya hamish, itu adalah kumbul. So maknanya di dalam mushaf yang ada saya tunjukkan di sini ya. Kalau anda lihat mushaf yang dikongsikan oleh rakan kita kan, mushaf yang ini kan. Sebentar saya share screen sekali lagi. Okey. Mushaf ini kalau anda perhatikan di depan tu ada tulis riwayat Bazzi an Ibnu Katsir. Okey, daripada mushaf-mushaf yang di-forwardkan oleh rakan kita tu, bila kita download, ini adalah bentuk mushafnya. So mushaf yang saya ambil ini adalah daripada mushaf ini riwayat Al-Bazzi. Al-Bazzi ini adalah anak murid Ibnu Katsir yang pertama. So yang berwarna merah pada tulisan itu bacaan Bazzi. Yang ada nota di tepi namanya Al-Hamish, ini adalah riwayat kumbul. So maknanya yang tepi itu bukan penerangan untuk yang merah tu maknanya yang kat tepi itu adalah penjelasan bagi qiraat yang kedua. Sebagai contoh kan, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat surah Al-Fatihah kat tepi itu ada kan penjelasan tentang qiraat. Yang dalam tulisan ini adalah yang merah itu bacaan Bazzi. Bacaan kumbul dituliskan di tepi, kan? As-sirat bagi kumbul dibaca dengan sin. Okey? Boleh faham cara untuk menggunakan mushaf ini? Okey. Jadi saya tadi ambil daripada mushaf inilah. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Boleh nampak slide saya yang awal Ini sekarang PowerPoint slide, betul? Ke masih mushaf lagi? PowerPoint slide sekarang ya? Mushaf. Mushaf. Mushaf, okey. Saya tukar slide. Okey. Ini awal Al-Baqarah. Okay, dalam awal Al-Baqarah ada beberapa perkara yang harus kita berikan perhatian untuk qiraat Ibnu Katsir. Okay, bila saya sebut Ibnu Katsir, kedua-dua anak muridnya ikut sama. Maksudnya Bazzi dan Kumbul membaca bersama-sama Ibnu Katsir. Tetapi kalau saya sebut Bazzi sahaja, anak murid satu lagi tak ikut. Kumbul tak baca seperti itu. Boleh? Maksudnya kalau sebut imam, rawi ataupun anak murid ikut sekali. Tapi kalau sebut anak murid yang satu tak ikut. Imam mesti ikutlah kan, sebab gurunya. Okay. So dalam surah Al-Baqarah, ayat yang pertama ini, kalau kita lihat, ada khilaf Ibnu Katsir. Okay. Saya bacakan sekali lagi, nanti kita akan identify apakah hukum-hukum yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. So itu adalah qiraat Ibnu Katsir. Kedua-dua anak muridnya membaca seperti itu. Kalau anda perhatikan pada ayat yang pertama ada hak ini kan, fihi. Kalau dalam istilah bahasa Arab dipanggil hak dhamir, betul? Kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah hak ganti nama lelaki ya, hak ini. Dan dalam ilmu qiraat dipanggil hak al-kinayah. Silah hak dhamir ataupun hak kinayah. Okay? Ibnu Katsir akan membaca dengan panjang ataupun istilahnya silah, macam silah mim jamak. Yang dipanjang itu namanya silah pada hak dhamir yang sebelumnya mati, selepasnya berbaris. Kalau Hafsun di sini baca pendek. Kalau sebelumnya berbaris, lepasnya berbaris, barulah dibaca panjang. Okey, Ibnu Katsir kedua-duanya dia baca panjang. Yang kita baca pendek pun dia baca panjang, yang dia baca panjang kita tak baca panjang. Maksudnya kalau hak dhamir sebelum dia baris, selepas dia baris pun Ibnu Katsir baca panjang. Kalau sebelum dia mati, selepas dia berbaris juga Ibnu Katsir membaca panjang. Jadi pada kebanyakan hak dhamir ataupun hak kinayah yang ada di dalam Al-Quran, Ibnu Katsir membaca dengan silah ataupun dengan panjang sebanyak 2 harakat. Tidak kiralah dia mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Kenapa? Kerana mad jaiz untuk Ibnu Katsir hanya 2 harakat saja. So maknanya tak ada beza antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Okay? Semuanya dibaca dengan 2 harakat panjang. Okay? Kemudian tadi saya dah membaca dengan mim jamak. So mim jamak ni saya rasa semua orang dah familiar lah. Maknanya kita dah jumpa mim jamak dalam qiraat Ibnu Katsir, kita mim jamak dalam Qalun dan Warash juga pada tempat-tempat tertentu. Kemudian mad jaiz kita membaca ada banyak tempat tadi kan, dibaca dengan 2 harakat sahaja. 2 harakat bagi qiraat Qalun. Okey? Tidak ada option, tak ada 4, tak ada 6, hanya 2 sahaja. Okey? Jadi kalau siapa yang tak laki Ibnu Katsir habis cepat sikitlah. Sebab baca panjang, baca cepat sebab 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Okey? Okey. Kemudian mad wajibnya adalah 4 harakat. Bukan 6 harakat seperti Warash. Kebanyakan para qurra membaca mad wajib dengan 4 harakat. Hanya beberapa sahaja iaitu kita kata Warash dan juga Hamzah yang membaca 6 harakat. Adapun yang lain-lain semua sama ada 4 ataupun 5 harakat. Okey. Okey, so far okey. Ada soalan? Boleh? Sebab apa ni semua mute kan? Ada Rabi'in ada soalan? Nampak angkat tangan? Boleh unmute kan sendiri kan? Ustaz Alif dah disable. Boleh unmute. Cuba unmute kan sendiri. Betul. Okey, dengar. Silakan, betul, boleh. Okey, Ustaz Afwan, tadi Ustaz cakap kalau sebut Ibnu Katsir, nak dua-dua anak murid, maknanya samalah semua. Betul. Bila semua Ibnu Katsir, anak murid sama. So kalau kaedah ni dipakai untuk semua sekali ke atau only for Ibnu Katsir je? Betul, untuk semua sekali. Semua sekali Semua sekali. Jadi kalau sebut Nafi', Qalun dengan Warash sama juga. Betul. Okay. Kaedah ni memang kaedah umum, maknanya boleh di-apply untuk semua imam. Okey. Okey. Jazakallah khair. Jazakallah. Ada soalan lain? Boleh so far? Ini macam perpanggil ulangan Cik Suhadi ada soalan ya? Silakan. Kena unmute sendiri. Cik Suhadi, silakan. Belum unmute tu. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan, tak ada. Okey. Apa Abang Suryadi tak, cuma Cik Suhadi Kasman. Nampak cakap tangan betul Cik Suhadi? Betul Ustaz. Saya tengah cuba unmute kan dia tapi tak unmute.
Kena unmute sendiri kan? Boleh cuba kat komputer tu. Ada Ustaz, boleh saya tanya? okey, sebentar Cik Suhadi dulu, kemudian kita pindah kepada dia. Silakan. Tadi Ustaz ada bilang mak wajib 4 harkat. Kalau wakaf pun sama juga Ustaz, 4 harkat. Sama. Sama. Baik, terima kasih Ustaz. Mat wajib wakaf betul lah 4, betul. 4 Sama, betul. Sama baik. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Puan Rodia angkat tangan Puan Rodia dengan Puan Kalsum, silakan. Ataupun yang lain pun boleh. Ustaz, yang akhirah tu wabil akhirah atau wabil akhirah? Bil akhirah macam kita, macam Hafsun. Macam Hafsun. Yang baca naqal hanya Imam Warash saja. Qalun dan Ibnu Katsir tidak ada naqal. Bil akhirah. Yu'minun pun baca dengan tahqiq hamzah. Yu'minun, bukan ibdal. Okay? Yang itu pelajaran minggu lalu bagi Warash. Okay, bagus soalan. Okay. Silakan. Puan Rodia, Puan Kalsum, silakan. Ada soalan? Abah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kira bacaan dia sama juga dengan bacaan kalau kita disuruh baca dalam bacaan Tariq Jazari gitu. Okey. Okey, saya jawab soalannya. Sebenarnya apa yang kita belajar ini adalah Tariq Asy-Syatibi. Okey, sebenarnya Imam Syatibi dan Imam Jazari baca sama. Kerana Imam Al-Jazari ini adalah imam yang datang selepas Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah ulama abad ke-6 Hijrah, 500 lebih. Imam Syatibi meninggal pada tahun 500 lebih Hijrah. Imam Al-Jazari meninggal pada tahun 800 lebih, abad ke-9 Hijrah. So antara Imam Syatibi dan Imam Al-Jazari ada lebih kurang 300 tahun beza di antara mereka. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Jazari ialah meriwayatkan semua bacaan Imam Asy-Syatibi, kemudian ditambahkan lagi riwayat-riwayat yang lain. So, maknanya Imam Asy-Syatibi ni, Imam Al-Jazari ini adalah seorang ulama yang berusaha keras memperkuatkan apa yang telah diusahakan oleh Imam Asy-Syatibi, kemudian ditambahkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahawa qiraat Imam Al-Jazari itu lebih banyak dan lebih panjang sedikit. Sebagai contoh, kalau kita belajar Syatibi, Imam Warash hanya ada 6 harakat sahaja. Imam Warash dalam riwayat Asy-Syatibi ada 6 harakat sahaja mad jaiz dan mad wajibnya. Tapi kalau kita baca riwayat Al-Jazari dalam kitab dia, Thaibatun Nasyar fi Qiraatil Asyar, kita dapati ada riwayat yang membaca mad jaiz dengan 2 harakat. Siapa yang dah tanya boleh mute sebab dia mengganggu bunyi. Okay. Jadi kalau kita baca kitab Al-Jazari, maksudnya ada riwayat yang lebih daripada dalam Syatibi. Kerana dia menambahkan riwayat-riwayat yang lain yang dia cari, dia pergi travel ke Mekah, Madinah, Syam. Jadi dia mendapat riwayat-riwayat ini dimasukkan dalam kitabnya. Jadi kita akan dapati dalam qiraat Al-Jazari ada Warash membaca dengan 2 harakat. Mad jaiz, riwayat Al-Asbahani. Kalau dalam masa 1 jam atau 2 jam, kita boleh baca qiraat Imam Asy-Syatibi lebih kurang mungkin 3 muka surat. Dalam masa 1 jam ataupun 1 jam setengah, kita boleh membaca dengan kesemua 7 riwayat Imam Asy-Syatibi. Ustaz Ali boleh tolong mute kan? Sebab apa ni suara tu mengganggu. Okay. Saya tengah cari. Tengah cari. Okay. Jadi maknanya kalau dalam masa 1 jam setengah kita boleh baca 3-4 page Imam Asy-Syatibi, semua riwayatnya, semua riwayat 7 riwayat ni boleh baca banyak. Tapi kalau kita baca riwayat Al-Jazari, kita dapat baca 1 page setengah atau 2 page saja. Sebab riwayatnya banyak, lebih banyak riwayat. Maksudnya dia meriwayatkan riwayat-riwayat bacaan Al-Quran yang sahih itu daripada banyak turuk, banyak jaluran. Dia kata wahya zuha al fi tariqin tajma'u
hampir-hampir aku mengumpulkan 1000 tarik. 1000 turuk dikumpulkan dalam kitab Al-Jazari berbanding Asy-Syatibi hanya beberapa tarik sahaja. Ya. So maknanya lepas kita belajar Syatibi ni, kalau nak upgrade kena belajar Jazari lah, macam itu. Okey. Itu soalan Puan Kalsum itu tadi. Okay. So ada tadi bertanya tentang tarik Syatibi. Memang kita belajar ikut tarik Syatibi ni. Maknanya pengenalan kita menggunakan bila kita merujuk kepada matan-matan yang saya bacakan tadi, yang saya baca Maliki Yaumiddin rawihi nasirun, itu daripada kitab Asy-Syatibi dalam bab Ummul Kitab. Dalam bab Ummul Kitab Imam Asy-Syatibi dia menyatakan Maliki Yaumiddin rawihi nasirun. Maliki Yaumiddin yang membaca dengan panjang hanya Ra al-Kisai, indeks bagi Kisai, dan juga Nasirun, nun indeks bagi Asim. Dalam matan Jazari lain, matan Jazari dia bunyinya Malikinal Zillan Rawa. Malikinal Zillan Rawa. So dia kata Malik baca panjang, Malik Nal Imam Asim, Hafs an Asim, Zillan Za Yaqub, Rawa ini adalah Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir. So dalam daripada 10 orang dalam matan Al-Jazari, 4 orang membaca dengan Malik panjang. Siapa tadi ulang? Asim, Kisai, Asim, Yaqub, Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Adapun dalam riwayat Syatibi tadi hanya 2 orang saja kan? Kita baca Malikinal Zillan Rawa. 2 orang daripada 7 orang membaca dengan Malik panjang. Ada lagi 5 baca pendek. Dalam Al-Jazari 4 baca panjang, 6 baca pendek. So itu perubahan di antara tarik Al-Jazari dan Asy-Syatibi. Tarik ini maksudnya periwayatan. Macam kita belajar hadis, satu hadis boleh banyak riwayat kan? Ada banyak lafaz dan ke semua riwayat-riwayat itu sahih. Macam itulah. Maksudnya ada perbezaan di antara satu dengan yang lain, perbezaan yang kecil, tapi dibawakan banyak riwayat untuk menguatkan memang bacaan itu dibaca oleh Rasulullah. Itu objektifnya. Objektif dia bawakan 1000 tarik agar menunjukkan bahawa memang kiraan ini dibaca oleh ramai orang sejak zaman Rasulullah lagi. Ya? Maknanya nak menguatkan tentang kemutawatiran periwayatan itu. Kan? Kalau zaman Sayyidina Uthman yang bersetuju dengan Sayyidina Uthman tentang pembukuan Al-Quran yang dihantar ke negeri Islam itu ada lebih kurang 12,000 orang sahabat yang bersetuju. So, maknanya mutawatirnya pada zaman Sayyidina Uthman itu adalah 12,000 orang. Jadi tak hairanlah kalau ada 1,000 riwayat para sahabat yang membaca dengan kiraat-kiraat tertentu. Okay? Boleh ya? Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita teruskan boleh? Okay, nanti kita sambung lagi. Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Okay. Apa tu bagi silam mim jamak, kalau kita ikut bacaan yang kita telah pelajari minggu lalu, okay. Bacaan Warash, silam mim jamak bertemu Hamzah, tapi bagi Ibnu Katsir dia tidak kira Hamzah ataupun huruf semua dia baca dengan silam mim jamak. Betul? Okey. Yang betul. Yang baca mim jamak untuk Ibnu Katsir ini adalah pada semua tempat. Apa dalilnya? Dalilnya daripada dalam buku Nazri itu ada dalilnya. Dalil itu maknanya daripada kitab Imam Asy-Syatibi. Saya bacakan sikit dalilnya. Dalilnya yang menunjukkan dia baca silah mim jamak pada semua tempat. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitakhyirihin jala. Dan membaca silah, wasil dhamma mimil jam'i pada mim jamak qabla muharrakin sebelum huruf yang berbaris. Dirakan itu Ibnu Katsir. Dal adalah indeks bagi Ibnu Katsir. So maknanya hari ini kita baru sebut indeks Ibnu Katsir dal. Kalau qalun indeksnya ba. Nafi indeksnya alif. Saya kira dalam kitab kiraat ada dijelaskan indeks. Dia menggunakan indeks kaedah baca abjad. Dalam bahasa Arab ada abjad, dahus, huti, kaliman. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam bahasa Arab dia menggunakan abjad. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, zai 6.
So dia tak pakai alif satu ba dua ta tiga ta, dia pakai abjad dahus, hutti kaliman. Jadi kalau ikut kaedah ini, Nafi' yang pertama jadi satu alif. Qalun yang pertama ba. Warash yang ketiga jim. Ibnu Kathir yang keempat dal. Bazi yang kelima ha. Kumbul yang keenam zai. So maknanya dia pakai indeks ini. So dalam kenapa indeks ini penting? Sebab dalam matan Jazari dan Syatibi dia tak sebut nama. Dia pakai indeks je. Kan kalau kita dengar tadi dia panggil nal, nun, dha, Yaqub pakai dha dan sebagainya lah. So dalam kes ini yang membaca dengan silah mim jamak dirakan, iaitu Ibnu Kathir, wa qalunun, qalun disebut nama, bitakhirihin, dengan option. Qalun membaca dengan option kan? Qalun boleh baca dengan sila ataupun tidak baca dengan sila. Warash hanya membaca sila apabila bertemu hamzah sahaja. Ibnu Kathir without option, mesti baca sila mim jamak pada semua tempat. Jumpa hamzah, tak jumpa hamzah, baca sila. Qalun membaca dengan option pada semua tempat. Boleh baca dengan fathah, boleh baca dengan sila. Warash hanya membaca sila apabila bertemu hamzah sahaja. Okay? So apa ni, bagus pertanyaan itu, kita recap sedikitlah tentang apa dipanggil pelajaran-pelajaran yang lalu. Syukran Ustaz. Afwan. Okay, saya buka nota ya, boleh? Okay, saya buka nota. Okay, seterusnya ialah tentang dua hamzah dalam dua kalimah. Okay. Kita dah jumpa sebelum ni. Cuma kita tak berikan perhatian sahaja sebelum ni kan. Sebelum ni kita dah jumpa tapi kita belum memberikan perhatian. Jadi pada kali ini kita memberikan perhatian kepada tajuk ini, yakni dua hamzah dalam dua perkataan. Okay, tipsnya ialah bagi ilmu qiraat, bila perkataan yang ada hamzah harus diberi perhatian. Maknanya perkataan bila anda lihat hamzah saja kan, anda harus berikan perhatian. So dalam kes ini, contoh ini, ya, saya bacakan dahulu. Saya akan bacakan bagi qiraat Bazi terlebih dahulu. Bazi, kenapa Bazi dulu? Kerana Bazi adalah anak murid pertama Ibnu Kathir. Okay? Bacaannya, bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kita baca dengan tashil yang pertama. Kita baca dengan, bila kita tashilkan hamzah pertama, mat itu jadi mat jaiz, bukan mat wajib lagi. Okay. So ini bacaan anak murid Ibnu Kathir yang pertama. Kita baca kedua-duanya dengan mat jaiz. Kita baca haulahi in kuntum sadiqin. Wajah yang pertama bagi Bazi. Bazi juga boleh membaca, ini untuk Bazi betul. Okay. Hanya satu wajah saja. Yang ada dua wajah nanti adalah anak murid yang kedua. Kemudian untuk Kumbul pula, dia membaca dengan dia baca untuk Bazi dia membaca dengan ini bawah-bawah ya, betul. Bawah-bawah baca tashil. Kalau atas-atas digugurkan ataupun kita kata isqat. Kalau depan-depan juga ditashilkan. Okey. Ini seperti bacaan qalun. Kalau anda lihat dalam rajah di sepi itu, dua hamzah dalam dua kalimah seperti qalun. Okay. Kalau hamzah berbaris atas iaitu a, maknanya kalau saya boleh bariskan. Okay. Maknanya kalau baris atas a, kita akan gugurkan. Maknanya tak ada bulat ni. Bulat ni hilang. Hamzahnya hilang. Okay.
Tapi kalau bawah, kita tashilkan yang pertama. Yang pertama yang mana? Yang ini. Yang pertama. Ini yang kedua. Maksudnya, untuk bazi, dia pertukarannya pada perkara hamzah yang pertama. Kalau depan juga begitu, ditashilkan yang pertama. Kalau contohnya, awliya'u ulaika, dia baca awliyahu ulaik. Tashil yang pertama. Okay? Apa nanti boleh tanya. Ini satu round pertama, first round. Okey, apa bezanya dengan anak murid yang kedua? Anak murid yang kedua namanya Kumbul. Kumbul baca macam Warash. Iaitu perubahannya berlaku pada hamzah yang kedua. Okey, kalau tadi bazi macam macam qalun, perubahannya tempat pertama. Yang ini perubahannya tempat yang kedua. Maksudnya kalau merahnya pada tempat yang kedua ni, bukan kat sini. Ini adalah tulisan bagi bazi sebab tak ada mushaf Kumbul tadi saya cari. So ini adalah mushaf bazi Kumbul, penjelasannya kat tepi ni. So dia kata Kumbul dalam perkataan ini boleh membaca dengan dua wajah. Yang pertama dia baca dengan tashil hamzah yang kedua. So bila dia baca tashil hamzah yang kedua, mat ini mat lazim ya. Jadi mat lazim, bukan mat jaiz. Kalau tadi bazi baca dengan mat jaiz, Kumbul membaca dengan mat wajib. Okay? So bunyi yang pertama ialah haula'i kuntum sadiqin. Saya ulang. Haula'i kuntum sadiqin. Tashil yang kedua. Okay? Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua iaitu huruf hamzah ini, yang kedua ini ditukarkan kepada huruf yang bersama dengan baris. Kalau bawah tukar ya lah, kalau waw tukar, kalau baris depan tukar waw. Kalau baris atas tukar alif, kalau baris bawah tukar ya. Jadi dalam kes ini baris bawah maka ditukar hamzah yang kedua menjadi ya. Kan kalau anda lihat dalam tahqiq hamzah ula membaca dengan hamzah yang pertama jelaskan dan hamzah yang kedua ditukarkan kepada ya ma'a sakinah ma'al mad, bersama dengan mad, maknanya dibaca dengan panjang. So bacaannya bagaimana bacaannya? Wajah yang kedua bagi Kumbul baca dengan ha, dua harakat, haula'i kuntum sadiqin. Saya ulang. Haula'i kuntum sadiqin. Maknanya dia jadi mat lazim dia. Maknanya hamzah ini menjadi huruf mat ya. Jadi kemudian jumpa mati kan, nun huruf yang ketiga ni mati, maka dibaca dengan mat apa? Mat lazim lah. Mat lazim mesti 6 harakat. Okey. Ustaz. Sofa okey, ada soalan? Boleh, silakan. Ustaz, ada pelajar tanya boleh bagi notes dulu. Bagi notes? Ini notes ni lah tengah buka ni. Kan send dekat grup WhatsApp grup kita, jadi mereka boleh buka. Okey. Nanti saya bagi sebab saya nak kena keluarkan apa ni yang ada sebahagian tu yang saya tak, memang nak tunjuk je, bukan untuk diberikan. Jadi nanti saya keluarkan dulu, nanti baru saya bagi. Okey. Boleh berpandukan kepada nota yang sekarang saya dibuka kat depan ni lah. Okey. Okey, so far ada soalan boleh? Ada soalan, saya buka untuk soalan. Ini pertama kali kita bincang selepas beberapa minggu. Kenapa saya bincang hari ini? Sebab saya tengok dah okey, semua dah stable kan. So jadi apa ni kena tambah yang sophisticated sikit lah. Okay. Boleh? So far so good? Kalau tak ada soalan maknanya okey lah tu, boleh faham saya ingat orang Singapura biasa belajar maths kan, jadi tak ada masalah lah insyaAllah. Maths lagi susah sebenarnya, kira tak susah mana. Okay, kita teruskan. Ini adalah berkaitan dua hamzah dalam dua perkataan yang barisnya sama ya. Barisnya sama. Sebentar ya. Okey.
Kenapa baris sama? Atas, atas, bawah, bawah, depan, depan. Okay. So, kalau yang baris sama ni, kalau bazi sama dengan qalun, maknanya perubahannya pada hamzah yang pertama. Kemudian, siapa tadi? Kumbul pula perubahannya pada tempat yang kedua, seperti warash. Warash juga membaca seperti ini. Okay. Okay. Sekarang ni kita nak masuk kepada dua perkataan, hamzah dalam dua perkataan yang berlainan baris. Yang berlainan baris. Okay. Yang berlainan baris. Apa maksud berlainan baris? Maknanya kalau anda lihat dalam nota ini, okay, kalau anda lihat di sini, satu baris atas, satu baris bawah. Lain kan? So dia ada atas, bawah, atas, depan, depan, atas. Kemudian ada depan, bawah, bawah, atas, bawah, depan. So maknanya anda boleh buat apa dipanggil, boleh buat semacam rajah seperti inilah. Nanti saya bagi nota ini. So kalau yang pertama ini, atas, bawah, atas, depan, atas. Okey. Bagi yang baris atas, kan, bagi yang baris atas ni, perubahannya adalah tashil. Perubahannya adalah tashil. Okey. Tashil. Tashil. Kalau baris depan, ibdal. Okey. Anda lihat, maksudnya dengan melihat kepada yang pertama ini sebagai indikator, kalau baris depan pun ini ada dua aja, ibdal dan tashil. Kalau baris bawah, ibdal. Baris bawah, ibdal. Okey. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Kalau anda lihat nota ataupun contoh yang kita baca ini adalah contoh depan jumpa bawah. Maknanya yang slide yang seterusnya. So kalau atas bawah, contohnya ada dalam nota anda ataupun dalam buku Ustaz Nazri itu, mungkin antara contoh atas jumpa bawah, sebentar contohnya perkataan tafi'a ila. Tafi'a ila. Okay. Tafi'a ila, atas jumpa bawah. Jadi bacaannya ialah tafi'a ila. Hamzah yang kedua dibariskan dengan tashil. Maknanya jadi bulatlah. Tashil tandanya ada bulat. Baca tafi'a ila. Ini dalam tafi'a ila ni kat dalam surah yang lain. Contoh yang ini adalah contoh dalam bagi apa dipanggil yang slide seterusnya lah. Cuma dalam Baqarah tak ada tafi'a ila kat tempat lain. Okay? Jadi berikan perhatian pada barisnya. Tafi'a ila, bacaannya tafi'a ila. Tashil hamzah yang kedua. Kalau atas jumpa depan, tashil, okey. Kalau baris bawah, tashil hamzah kedua dengan baina. Tashil ni maknanya bunyinya dimudahkan. Di antara al-hamzatu wal ya. Kalau baris bawah, di antara bunyi hamzah dan ya. Tafi'a ila. Dia bukan tukar ya, tapi antara hamzah dan ya. Kalau baris depan, ibdalnya ataupun tashilnya ialah bainal hamzati wal waw. Bunyinya macam huruf waw sedikit. Contoh dalam buku ini ialah ja'a ummatun, ja'a ummatun. Jadi bacaannya ja'a ummah, ja'a ummah. Kita tak tukar kepada waw, kita membunyikan di antara hamzah dan waw. Sebentar ada apa? Ganggu. Ustaz. Ya saya. Slide Ustaz yang sekarang ni dia tunjuk dua hamzah dalam dua perkataan lain. Betul. Betul lah. Ustaz nak tunjuk ni lah, bukan another slide. Yang ni betul lah. Betul lah. Dua hamzah dalam dua perkataan yang lain baris, betul? Dua hamzah dalam dua perkataan yang lain baris, sama. Title dia dua hamzah dalam dua perkataan lain baris, yes. Betul lah. Betul perkataan yang ke atas, perkataan yang ini pakai kalimah. Kalimah perkataan samalah. Okey.
Maksudnya memang betul. Penerangan tajuk ini dua hamzah dalam dua perkataan. Contohnya Takut Ustaz salah slide saja. Oh tak ada. Okey, maksudnya penerangan ini maknanya ada banyak contoh. Cuma saya menggunakan satu contoh di tepi itu untuk memudahkan pembelajaran hari inilah. Ini sebagai satu contoh, tapi ada penerangan yang lebih banyak lagi lah begitu. Okey, jadi kalau kita lihat ja'a ummah, kita akan baca dengan tashil hamzah yang kedua. Bunyinya ja'a ummah. Kan? Di antara hamzah dan waw. Kalau baris depan, hamzah yang pertama di depan dia tukar, ibdal, tukar waw. Jadi betul-betul tukar. Contoh as-sufaha'u ala. As-sufaha'u ala. As-sufaha'u ala tukar kepada waw jadi as-sufaha'u wala. Jadi waw terus. Untuk yang kalau baris depan jumpa baris atas. Okey, saya habiskan dulu nanti lepas ini baru tanya. Okey. Kemudian kalau depan jumpa bawah, maknanya indikator dia baris depan, maka kita tetap tukar. Sorry Ustaz. Ya. Yang sekarang saya nampak mushaf dia punya ayat dia sayaqulus sufaha'u minan nas. Tapi yang saya nampak ada macam daripada yang skrin saya ada lagi satu, tak nampak yang ayat-ayat yang Ustaz baca tu. Yang ayat-ayat yang saya baca memang tak ada kat dalam sini. Okey. Sebab nampak Ustaz macam ada tanda-tanda tapi dia punya circle dia tak kena dengan apa Ustaz sampaikan. Oh tak kena? Maknanya kalau gambar raja ni keluar kat tepi ni. Contoh okey sekarang ni slide tu ada warna kuning, ada warna biru betul? Kat tepi tu ada yang tashil kedua, betul tashil hamzah kedua. Betul. Okay, memang ini. Yang left side. Left side ni yang kat sini. Contohnya kat sini. Yang saya baru bulatkan ni, nampak? Ila syasha'u ila sirat. Masya-Allah. So ini kan ada dua hamzah. Hamzah satu, hamzah dua. Okey. Baru nampak. Okey. So contoh bacaan ialah yang ada di dalam nota tepi ni. Maknanya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-141. Kalau kita baca, kita akan baca beginilah sebentar ya. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kena tashilkan dulu. Yahdi man yasha'u ila. Betul. Saya baca tu bagus. Maknanya contoh yang betul. Bacaannya ialah wajah pertama baca dengan yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Tashil. Kedua, tukar waw. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Tukar kepada waw. Yang contoh yang pandangan ataupun khilaf yang kedua ditukarkan dengan waw. Okey, kalau dia berbaris bawah jumpa atas, contohnya tak ada kat sini, iaitu dalam mushaf ada. Dalam mushaf contohnya minas sufaha'i awi'tina. Jadi dia baca dengan minas sufaha'iyya, tukar kepada ya. As-sufaha'iyya wi'tina. Ataupun kalau baris bawah jumpa depan, contohnya ada tak kat dalam sini? Okay. Bawah jumpa depan tak ada contoh kat dalam buku Ustaz Nazri ni. Okay. So basically saya membaca contoh-contoh ini ada dalam tempat-tempat lain dalam Al-Quran. Cuma itu nanti anda boleh carilah yang dipanggil contoh-contoh dengan baris-baris yang lain. Yang saya nak berikan perhatian adalah pembahagian ini. Pembahagian ini iaitu ada atas jumpa bawah, ada atas jumpa depan, baca dengan tashil. Atas, depan jumpa atas, depan jumpa bawah, baca dengan ibdal. Dan depan jumpa bawah ada dua option, ibdal ataupun tashil. Kemudian kalau bawah jumpa atas, bawah jumpa depan, boleh baca dengan ibdal huruf ya. So semua sekali ada berapa? Hanya ada 6 saja. Okay? Hanya ada 6 saja. Okay?
Kalau saya boleh sebentar, ini dah tercunting, macam mana boleh tercunting macam ni. So basically maknanya kalau kita nak berikan buat berpanggil summary, hanya ada 4 saja. Atas, bawah, atas, depan. Bawah, depan, atas, depan, bawah. Bawah, atas, bawah, depan. Kerana lagi 3 tu kan atas, atas, bawah, bawah, depan, depan, itu dah cover dalam bahagian pertama tadi. Okay. So jadi kita dah bincangkan 2 lah, iaitu yang 2 hamzah dalam 2 perkataan yang sama barisnya. Kedua kita bincang 2 hamzah dalam 2 perkataan yang berlainan barisnya. Okey, silakan soalan. Ini kali pertama panjang sikitlah, dah beberapa minggu kan. So dah dah ada stamina sikit, bolehlah yang agak detail sikit. Okey, yang tadi yang kita bincang tentang 2 huruf yang lain baris itu, dia boleh digunakan untuk Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amru. So maknanya kaedah yang kita baru bincang tadi, iaitu yang 6 hamzah tadi dalam 6 situasi itu untuk ahlus sama, iaitu Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amru. Maknanya minggu depan pun kita akan gunakan kaedah yang samalah untuk Abu Amru. Silakan soalan. Boleh? Puan Kalsum. Silakan Puan Kalsum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okey. Baik, jadi kira yang Ustaz ajar tadi yang 2 6 contoh cara bacaan kiraat hamzah kan? Kiraat bukan hamzah, kiraat Ibnu Katsir pada perkataan hamzah, pada huruf hamzah. Ada 6 contoh kan tadi Ustaz tunjuk? Betul, ada 6 pembahagian, betul. Jadi itu yang kita perlu faham lah bila dia berubah lah bacaan dia. Okey. Tak apa, ini kali pertama. Memang saya kira belum ingat, bukan belum faham. Betul tak? Tapi yang Ustaz tunjuk contoh dia tu, hamzah tu saya nampak. Sebab saya boleh nampak Ustaz tunjuk dia contoh tu dengan warna kuning. Saya nampak dia punya tu. Ustaz ajar dengan ayat yang Ustaz ila siratim kan? Okey. Itu untuk hamzah yang berbaris depan. Okey, betul. Dia bertemu dengan hamzah selepasnya baris di bawah tu. Betul. Dia ada lagi tak salah saya ada lagi. Itu yang contoh yang satu contoh yang ada dalam Baqarah lah, iaitu as-sufaha wila, betul. Memang tadi saya buka satu contoh saja. Yang lagi 5 contoh tu tak ada kat dalam Baqarah. Kena pergi buka surah-surah yang lain. Jadi jadi lepas ni boleh buka lah nanti. Qiraat Ibnu Katsir tadi kan ada mushaf qiraat Ibnu Katsir kan? Boleh gunakan mushaf itu untuk buka pada 6 tempat yang berubah-ubah ini. Itu yang saya tengok pada mushaf betul penting. Bila saya tengok Ustaz tunjuk dia punya hamzah tu saya nampak dia punya warna kuning. Itu memang kesalahan nyata tu kalau kita tak faham. Ya saya. Okay. Itu saya tengok tadi fokus saya tengok gini rupanya. Okay. Saya kira ini bukan tak faham, sebenarnya belum ingat. Maksudnya tadi kan perubahan tu kan senang, sama ada tasil ataupun ibdal aja. Tasil maknanya bunyinya seperti di antara hamzah dan waw ataupun hamzah dan ya, kan? Ada yang tukar kepada waw, ada yang tukar kepada ya. Ada yang tak faham statement ni. Contohnya tashil, ibdal kepada waw, ibdal kepada ya. Okey, so far okey, istilah ini boleh difahami. Boleh. Okey, maksudnya yang di sini adalah kita belum ingat lagi ada berapa bahagian, kan? Kalau jumpa baris depan jumpa bawah, buat apa Ustaz Riyad Ghazana? Kalau depan jumpa bawah, buat apa? Depan jumpa bawah ya? Ya. Depan jumpa bawah dia boleh ada 2, satu tashil, satu ganti ya. Depan bawah jumpa tukar? Depan you bawah boleh yang kedua boleh jadi tashil, boleh jadi ya, diibdal dengan ya. Bukan ya, wow. Wow, ya depan wow. Sebab kalau bawah depan wow, bawah ya begitu. Dah okeylah tu. Boleh ingat tu insya-Allah. Abang Azhar ada soalan Abang Azhar angkat tangan, Azhar Usman. Silakan Abang Azhar.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ni saya nak tanya tentang Ahlus Sama. Ahlus Sama, Okey. dia sama apa? Langit Betul. Makna sama tu langit, betul. Okey, jadi tiga riwayat, tiga kiraan yang atas. Yang Ahlus Sama. Betul. Tiga orang Jadi Nafi, Ibnu Katsir dengan Abu Amru. Masya-Allah. Okey. Lagi satu, ni saya nak tanya tentang dia punya kod yang tadi Ustaz cakap untuk Nafi alif. Itu betul. Saya pernah terbaca itu alif dia kalau mufrad seorang kan? Betul. Dia ada indeks untuk mufrad, ada indeks untuk jamak, betul. Kalau jamak dia macam cerita dia. Bagus soalannya. Okey, saya tak ada gambarnya sekarang. Kalau bagi saya 5 minit nanti saya ambil gambar indeks tadi tu. Betul, indeks tu penting. Betul, indeks tu penting. Nanti saya ambil gambar, saya share kat skrin. Terima kasih banyak Ustaz, syukran. Sama Afwan. Okey. Boleh ada soalan lain? Yang indeks nanti kita buka, jadi kita bincangkan. Basically, indeks ini bukan untuk ilmu qiraat sahaja. Ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain dahulu menggunakan abjad-abjad ini untuk menunjukkan nombor. Maknanya alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, zai 6, ha 7, ta 8, ya 9, kaf 10. Lam, lam tu 20. Lam, mim 30. So dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. So maknanya huruf-huruf itu represent nombor-nombor tertentu. So ini bukan apa dipanggil kadang-kadang kita baca, ada orang tampal kat pintu kan, apa namanya? Kan ada nombor-nombor tu kan, apa dipanggil ilmu tu? Siapa tahu, siapa nak pakai? Mujarabat tak salah, adalah dia pakai, dia menggunakan nombor-nombor ni untuk kira huruf-huruf kan. Sebenarnya ilmu kira huruf tu betul, cuma penggunaan tu ada kalanya dia apa dipanggil dia memberikan kita confuse lah. Sebenarnya memang ada ilmu mengira huruf. Maknanya daripada yang saya sebutkan tadi itulah, nanti sebentar nanti saya akan kongsikan indeks. Ada indeks yang represent mufrad seorang. Maknanya alif tadi Nafi. Ada juga indeks yang represent ramai. Tadi sama kan? Sama itu adalah indeks bagi ramai. Sama menunjukkan Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amru. Ahlus sama. Kan? Kalau Hirmun tu indeks menunjukkan siapa? Ahlul Madinah dan Ahlul Makkah. Siapa Ahlul Madinah? Nafi' dan Abu Ja'far dan juga Ibnu Katsir sebagai contoh. So ada indeks yang menunjukkan ramai, ada indeks yang menunjukkan seorang-seorang. So inilah indeks yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari ketika mereka menjelaskan ilmu qiraat dalam kitab mereka. Okay? Ada kalanya disebut juga nama-nama kadang-kadang, tapi kebanyakannya dia menggunakan indeks-indeks sahaja. Nanti sebentar nanti saya akan tunjukkan contoh beberapa indeks-indeks ini dan bagaimana penggunaannya dalam ilmu qiraat. Okay. Ada soalan lain? Okey. Ustaz. Ya. Tu apa nama tu? Tadi tashil tu kan? Okay. Tashil tu definition dia ibdal waw atau ya ke tashil lain, ibdal lain? Ibdal lain, tashil lain. Okey. Saya kurang faham sangat pasal tu. Boleh, okey. Tashil maksudnya ialah kalau nama panjang bagi tashil ini adalah tashil baina. Nama panjang dia tashil baina al-alifu wal ya. Idza kana kasratan wa tashil baina al-alifu wal waw in kana madmuman, kan? Tashil baina al-alif wal hamzah idza kana maftuhan. So basically tashil adalah memudahkan bunyi huruf hamzah itu di antara bunyi alif dan waw, alif dan ya, alif dan hamzah begitu. So dia bukan tukar. Tapi ibdal makna tukar. Ibdal makna tukar huruf hamzah tu kepada waw.
tukar huruf hamzah tu kepada ya, tukar huruf hamzah tu kepada alif. Okay, bezanya antara tahsil dan ibdal. Bunyinya pun berbeza. Memang bunyinya memang dekat sikit lah. Memang dekat sikit. Kalau mungkin tak belajar qiraat, kita tak tahu. Kita kata macam sama je Ustaz kan. Tapi sebenarnya ada kelainan. Kita hanya tahu apabila kita mengetahui penerangan lanjutnya dalam ilmu qiraat. Okay? Lagi satu Ustaz. Ya. Yang kaedah hamzah tadi, yang 6 tadi. Okay. Itu dia punya kaedah je yang dipakai, tapi dia punya tashil for each imam tu dia beza-beza kan? Tashil sama semua. Yang beza bunyi sama. Yang beza bunyi imalah. Imalah dengan taklil ada perbezaan. Tapi tashil sama. Maknanya bila kita sebut tashil semua sama. Tak ada perbezaan antara satu imam dengan imam yang lain. Sama. Jadi kalau Nafi' dia tashil hamzah yang pertama, for misalnya, Ibnu Katsir dengan Abu Amru pun sama juga. Dia konsisten gitu semua. Betul. Maknanya yang 6 perkara itu untuk Ibnu Katsir, Abu Amru dan Nafi'. Sama. So bila sampai kat situ sama ketiga-tiga ni. Okey. Maknanya bentuknya sama, kaedahnya sama. Okey. Okey, take 5 sekejap lah kalau gitu. Take 5. Saya cuba ambil gambar yang itu tadi. Kita bincangkan lepas ni. Okey. Terima kasih. Boleh sambung? Boleh. Okey. Sebenarnya tak susah sangatlah sebenarnya qiraat ni. Sebab mungkin kali pertama, mungkin kita barulah belum biasa. Tapi kalau kita dah biasa, insyaAllah mudahlah. Ilmu qiraat ni ilmu fardu kifayah ya. Kalau semua orang kata susah, tak ada orang yang faham, tak ada orang kuasai kan. Maknanya fardu kifayah kan, kalau tak ada orang tahu, semua orang berdosa kan. Kenapa? Kerana Al-Quran ini diturunkan dengan 7 qiraat. Jadi perlu ada orang tahu. Jadi kalau ada orang baca lain sikit, kita boleh verify lah. Contohnya kita travel pergi mana? Kita pergi Morocco Maghribi kan. Dia baca lain sikit. So kalau tak ada orang tahu, maknanya boleh berlaku kekecohan. Maknanya kenapa orang sana ni baca macam lain? Dia ajaran sesat ke? Itu yang masalah kan. Semayang saya sah ke semayang kat masjid tu? Maknanya dia baca lain lah. Ataupun kita pergi mana? Kita pergi di Afrika Tengah. Kita dengar mereka baca lain sikit. Dia baca dengan qiraat Susi Abu Amru. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita dengar betul ke bacaan ini? Sah ke bacaan solat kita?
So maknanya dia sebenarnya perkara ini perkara penting. Ini yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman, antara sebab mengapa Sayyidina Uthman membukukan Al-Quran dan menghantarkan Al-Quran ke negeri-negeri Islam. Kerana berlaku khilaf kiraat di antara orang Islam dan tidak ada orang yang dapat menjelaskan mana satu kiraat yang sahih, mana satu kiraat yang tidak sahih. Jadi atas dasar itu Sayyidina Uthman menghantar mushaf ke Kufah mengikut kiraat ahli Kufah. Ada imalah dan sebagainya. Ada kiraat yang mushaf yang dihantar ke Mekah, Madinah, itu ada perbezaan sedikit dengan meraihkan ilmu kiraat ini. Ini adalah pandangan ulama mutabar lah berkaitan perkembangan ilmu kiraat. Jadi maknanya memang kena ada orang tahulah ilmu kiraat ini. Alhamdulillah kita dapati di Singapura, di Malaysia, ramai orang yang minat belajar ilmu kiraat ini. Di Singapura, di Kamus Siglap sendiri, ada yang dah baca kiraat Ahlus Sama sebenarnya. Dia talaki, dia menggunakan kiraat Ahlus Sama. Dia baca semua, tiga-tiga sekali jalan. Dan sebahagian kecil dah baca kiraat jamak, 7 imam dibaca sekali jalan. Mana memang adalah yang dah menguasai ilmu kiraat ini, kan? Jadi insya-Allah tidaklah susah kan, kita semua intelligence kan. Jadi intelligent, pandai-pandai, jadi sebenarnya boleh kan, cuma belum ingat, belum biasa. Okey, ada soalan di sini. Saya tadi take a break dengan cari indeks lah. So ada yang dah hantar indeks kat dalam apa dia panggil chat group. Jadi saya bukakan je lah. Indeks indeks berkaitan dengan ilmu qiraat tadi kan. Okey, anda boleh rujuk kepada dalam WhatsApp group anda pun ada kawan anda telah berikan di sana. So saya juga akan buka di sini. Mana tadi? Okey. Boleh nampak indeks ini? Okey. Yang di sebelah kiri tu adalah indeks ataupun bahasa Arabnya rumus, ramzun, ra mim zai. Ramzun bahasa Arab. Bahasa Melayunya mungkin dah dimelayukanlah rumus tu kan. Kita ada kan pakai, kalau orang belajar matematik dia pakai rumus kan. Rumus tu dah dimelayukan. Asalnya perkataan ramzun dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris ni indeks lah. Indeks maknanya kita satu alfabet ataupun satu nombor digunakan untuk menunjukkan perkara yang lain. So kalau kita lihat, ini ikut adalah urutan sampai kiraat yang ke berapa ni? Saya ingat ni sampai 7 saja. Ini dalam, okey, kenapa 7? Sebab dalam Syatibi hanya 7 imam ni saja. Imam Syatibi membincangkan 3 imam lagi dalam kitabnya yang lain, iaitu Durrah Al-Mansurah. Maksudnya dalam kiraat, dalam bukunya Durrah Al-Mansurah, Imam Al-Syatibi memasukkan lagi 3 imam. Jadi Syatibi dalam kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ada 7 imam. Dalam kitab Durrah Al-Mudhi'ah ada 3 imam. 7 plus 3, 10. Namanya Asyarah As-Sughra. 2 kitab ini disatukan, namanya Asyarah As-Sughra yang kecil. Adapun kitab Imam Al-Jazari yang namanya Thayyibatun Nashar fi Qiraatil Ashar itu menghimpunkan ke semua imam qiraat sekali. So jadi indeks dia ada bertambahan lah. Mana indeks bagi kitab Imam Al-Jazari ada penambahan kerana ada 10 orang. Bagi Imam Asy-Syatibi hanya 7 orang saja. So kita lihat indeks ini, alif ba. So kita boleh baca begini. Abash dahas, huti kalim nasa fadab, rasad. Jadi tiga tu imam-imam itulah. Satu Nafi', ba Qalun, jim Warash, Ibn Kathir dal, ha Bazi, zai Kumbul, ha Abu Amru, ta Duri, ya Susi. So maknanya Abu Amru imam, ta perawi, ya perawi. Ibn Amir kaf imam. Hisham lam, mim Ibn Zakwan anak murid. Nun Asim imam. Syu'bah anak murid. Hafs Ain anak murid. Dad Fa Hamzah imam. Dad anak murid Hamzah pertama.
Khalaf. Anak murid Hamzah kedua Khalad, indeks Qaf. Kemudian Kisai Ra. Anak murid Kisai pertama Al-Abul Harith, Sin. Dan anak murid yang kedua Ad-Durri Al-Kisai. Kalau perasan, Ta dan juga Ta adalah orang yang sama. Dia mempelajari dengan dua orang imam. Imam pertamanya adalah Abu Amru, imam keduanya adalah Al-Kisai. Orangnya sama. Okay. So ini adalah indeks bagi setiap imam dan juga perawi-perawinya. Di sebelah kiri pula adalah indeks bagi ramai. Indeks bagi ramai orang. So kalau kita lihat, Tha menunjukkan Al-Kufiyun. Siapa Al-Kufiyun? Al-Kufiyun bermula daripada Asim. Asim, Hamzah, Kisai. Tiga yang akhir itu adalah Ahlul Kufah. So kalau disebut Al-Tha, maknanya represent tiga orang imam yang akhir. Hamzah, Hafs, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Okay, tiga orang. Kemudian Kha pula kiraat 7 kecuali Nafi'. Okay, maknanya ma'ada Nafi'. Kha. Maknanya 7 kecuali Nafi'. Zal Al-Kufiyun, tiga yang akhir, dan Ibnu Amir, Ahlus Syam. Kufiyun wa Ahlus Syam. Zal. Dha, Kufiyun dan Ibnu Kathir. Ghin, Kufiyun dan Abu Amru. Shin, Hamzah dan Kisai. Dua yang akhir. Suhbah, Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Okay? Nah, ini sebenarnya masa saya belajar kena hafal ni semua. Maksudnya nak periksa tak hafal ni tak boleh jawab. Okay? Tapi ini tak adalah. Ini saya sebagai apa dipanggil hanya sebagai exposure lah. Kemudian Sihab, Hamzah, Kisai, Hafs. Amma, Nafi' dan Ibnu Amir. Sama tu tadi yang kita kata Ahlus Sama, Nafi', Ibnu Kathir dan Abu Amru. Kan itu tadi Abang Azhar kita tanya kan. Ahlus Sama itu tiga orang yang awal. Haqqun, Makki wal Basri, Ibnu Kathir dan Abu Amru. Nafar, Ibnu Kathir, Abu Amru dan Ibnu Amir. Kemudian Hirmi yang saya sebutkan tadi, Nafi' dan Ibnu Kathir. Kalau dalam Imam apa ni panggil Al-Jazari dimasukkan juga Abu Ja'far, kerana Abu Ja'far daripada negeri Madinah. Yang terakhir Hisni, Kufiyun dan juga Nafi'. Okay. So ini applicable apabila kita baca matan Jazari dan Syatibi. Kita kena pakai ini. Okay. Ini untuk applicable kalau kita bacalah qiraat tersebut. Okay. Okay. So far okay? So good? Sekarang kita cuba baca lah macam biasa. Siapa nak cuba baca? Start daripada apa dipanggil surah Al-Fatihah ni. Kita cuba baca. Saya buka skrin yang tadi balik. Okay. Surah Al-Fatihah. Okay. Silakan surah Al-Fatihah Ibnu Kathir. Siapa nak cuba? Boleh baca surah Al-Fatihah ni lah. Kita dah boleh baca 3 kiraat dah. Kita boleh baca, kita baca 2 kiraat. Nafi' dan juga Abu Ibnu Kathir. Silakan, siapa nak cuba? Angkat tangan. Bacaan Ibnu Kathir. Sampailah kita baca, barulah kita rasa senang rupanya. Selagi tak baca, selagi itulah rasa macam susah je. Jadi kena cubalah. Sampai kita baca, barulah kita rasa senang. Ada yang cuba? Puan Kalsum ada soalan. Soalan. Okey, silakan. Silakan Puan. Dalam kita punya chat ada soalan tak? Dalam chat kita. Dalam chat tak ada. Tak ada soalan. Okey. Silakan Puan Kalsum, nak baca ke nak tanya? Nak baca. Nak baca, okey boleh. Bismillah. Kira Ibnu Kathir. Kathir. Okey. Kita Kathir.
Betul, yang tertera tu. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada masa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pendek maliknya. Ini kira Ibnu Katsir pendek. Ya. Maliki Yaumiddin. Masih panjang lagi. Dia pendek je. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan siapa? Bazzi. Bazzi baca dengan sad. Okey, sekarang baca dengan sin pula. Anak murid yang kedua, Kumbul. Kumbul dah. Kumbul baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Siratal baca sad dulu. Bazzi dulu. Bazzi dulu, okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau berhenti tak ada silah. Hanya ketika wasal sahaja. Silah ini berlaku ketika wasal sahaja. Waqaf tak berlaku. Okay? Kalau berhenti bunyi alaihim. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay. Ghairil maghdubi alaihim walau. Ini ada silah. Maksudnya kalau kita berhenti kita baca mati. Tapi kalau kita baca sambung kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nak baca nak baca silah. Memang Ibnu Katsir hanya baca silah sahaja, tak ada option. Tak ada pilihan. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihimu silah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihimu dua rakaat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, bagus. Yang terakhir bacaan siapa? Kumbul dengan sin pada perkataan as-sirat. Sin okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallah. Alhamdulillah. Maknanya Ibnu Katsir sebenarnya adalah antara bacaan qiraat yang mudah. Kan lebih senang daripada Hafsun sebenarnya. Okey. Silakan siapa yang nak baca? Kita satu ayat ni buat dua orang lah. Lelaki pula lah. Satu perempuan, satu lelaki. Saya boleh start. Siapa nak? Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba ulang sikit, macam takut-takut baca baris depan. Baris depan kena moncong. Maknanya dhammah itu, masa asal usul dhammah itu adalah memoncongkan bibir. Jadi kena baca monconglah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, satu lagi. Kumpul dengan sin. Ihdinas Tak payah. Itu dah okey. Yang akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, barakallah, alhamdulillah. Okey, silakan kita buka kepada yang lain untuk baca muka surat seterusnya, iaitu awal surah Al-Baqarah. Sila baca, boleh angkat tangan, silakan. Boleh saya cuba, Ustaz? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelah, muka surat sebelah betul? Betul, muka surat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Okey, seorang lagi, silakan. Cuba baca ulang page yang sama. Dah ada orang baca dah senang tu. Tinggal ulang je. Ada nak baca? Puan Marfu'ah, Ustaz. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah apa, Ustaz? Al-Baqarah ni yang tengah buka ni. Muka surat pertama. Nampak kat sini, tak ada? Tak keluar eh? Tak keluar. Untuk Puan Marfu'ah dia ada masalah dengan dia punya device, Ustaz. Oh, okey. Tak apa. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama hingga keempat. Boleh? Sama yang macam tadi Puan Laila baca tu. Puan Marfu'ah. Boleh, silakan. Terputus tak apa, kita berikan peluang bagi yang lain dulu. Nanti dah dapat sambung balik, nanti kita berikan peluang sekali lagi. Silakan, ada nak baca? Tak ada senang je nak baca yang baru punya. Okey, boleh. Siapa yang nak baca yang baru pun boleh. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Andi. Saya nak tanya yang ayat yang keempat tu memang untuk qiraat Ibnu Katsir ni tak boleh matikan dekat Rabbihim lah. Kira nak kena sambung sampai apa, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tak boleh matikan dekat Rabbihim. Okey. Boleh sebenarnya, tak masalah. Tapi yang bagusnya berhenti kat mana? Yang bagusnya berhenti di akhir ayat. Sebab kebanyakan akhir ayat itu adalah waqaf-waqaf yang tam dan kafi. Waqaf kat tengah-tengah tu belum tahu lagi statusnya. Macam itulah. Sebab tadi yang Al-Fatihah tu yang ayat yang terakhir tu siratul Ustaz kata cuma satu wajah je baca nak kena terus je. Maksudnya kalau tak ada, maksudnya satu wajah ketika baca dengan wasal. Maksudnya kalau kita baca wasal memang tak ada option. Macam qalun kan ada dua option. Boleh baca dengan, even wasal pun boleh baca dengan mati. Contoh qalun, dia option dia boleh baca dengan mati dan juga sila. Dia boleh baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, kemudian dia boleh baca dengan sila. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibnu Katsir hanya satu option je, ada silah saja.
Siratal ladzina, ketika wasal. Ketika waqaf semua tidak ada baca sila. Ibnu Katsir, Abu Amru, siapa saja yang kalau ada baca Abu Amru tak adalah. Maksudnya Warash dan Qalun ketika waqaf tak ada sila. Sila ini berlaku ketika wasal sahaja. Okey, masih Ustaz. Sama. Silakan, siapa nak baca? Pemarfu'ah dah dapat sambung belum lagi? Okey, kalau tak ada, bolehlah siapa-siapa. Nak baca yang baru pun boleh. Baca yang barulah. Baca ni apa ni panggil mencabar sikit Abariat boleh cuba. Senyum-senyum ya. Silakan. Baca riwayat Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Daripada ayat coba ya. Boleh sila. Si lupa-lupa lah pelan-pelan ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Ada tertinggal silah aradahumu. Ya. Lupa Ustaz. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Dua saja untuk Ibnu Katsir, mad jaiz hanya dua. Ya. Dua saja. Ini kita baca dengan riwayat Ibnu Katsir yang pertama iaitu Bazzi ya. Kalau kasrot kata yang pertama tasil ya. Okey. Ini betul tasil yang pertama. Okey. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Cuba ulang lagi sekali, jelaskan. Dua rakaat tashil, kemudian gunna. Haulahi in kuntum shadiqin. Tasil ya Ustaz ya. Yang pertama ya, yang pertama. Haulahi in kuntum shadiqin. Yang kedua tahqiq. Yang hamzah yang kedua tahqiq, yang pertama tashil. Kanan pertama tu kanan, yang kiri kedua ya. Okey. Benar, betul. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Okey, bagus. Ini adalah qiraat siapa? Bazzi. Bazzi. Sekarang kita baca dengan kumbul pula. Kumbul lah bedanya. Ya. Kumbul dia. Bezanya yang kedua. Yang pertama tahqiq, tashil pada tempat yang kedua dahulu. Yang kedua malah tashil ya. Maksudnya tempat perubahannya berlaku di tempat yang kedua, bukan tempat yang pertama. Kalau tadi kan Bazzi, perubahannya kan pada tempat yang pertama. Sekarang ni kerana mushaf ini adalah mushaf Bazzi, jadi tulisannya ikut tulisan Bazzi. Tetapi untuk kita kata untuk kumbul yang kedua jadi. Benar. Jadi iing gitu ya Ustaz ya. Jadi yang kedua tashil betul. Betul yang kedua ya, benar. Okey, coba lagi ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu yang pertama. Wajah kedua dengan ibdal alif. Kemudian setelah tukar hamzah lah, jadi dia jadi huruf tak ada, jadi huruf mad saja. Jadi panjang. In kuntum. Jadi mad arid, mad lazim jadinya. Okey. Jadi dua aja mad lazimnya tak apa 6. Okey. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Susah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Okey, saya ingat ada pembetulan sikitlah. Kalau kita lihat di tepi tu tahqiq hamzah ula
Wa ibdal hamzah al-thaniya ya'an sakina ma'al maddil musyabbah. In kuntum sebenarnya benar. Haula in kuntum sadiqin. Nama kata. Coba lagi ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Barakallah. Jazakallah. Jazakallah mislu. Okey. Okey, ada okey. Itu tak yang ya. Puan Marfu'ah nak cuba boleh Ustaz? Boleh sila. Silakan. Silakan. Ya. Sebentar Ustaz. Dia tak keluar pun. Dia tak keluar pun. Tak apalah kalau gitu buka mushaf sendiri. Kalau mushaf sendiri buka muka surat yang awal tadilah Al-Baqarah tadi, ayat yang pertama sampai keempat. Boleh? Problem Ustaz. Problem Okey. Tak boleh baca surah Al-Baqarah, hafalkan surah Al-Baqarah yang 194. Takkan tak hafal? Cuba baca daripada hafalan dia kalau tak nampak. Boleh? Nampaknya terputus ya. Boleh puan? Okey. Tak apa. Tak dengar suaranya, tak apalah. Nanti bila dah jelas nanti dah ada buka mushaf boleh bacalah. Ada banyak minggu lagi. Don't worry. Okey, silakan siapa nak cuba yang seterusnya iaitu yang lain barisnya. Kalau tadi barisnya sama kan, sekarang kita cubakan yang barisnya lain. Okey. Cuba yang barisnya lain pula. Boleh nampak saya punya slide yang saya qulu sufaha ni? Ada yang nak cuba? Kalau tak ada cuba, saya baca lagi. Rabi'in cubalah, Rabi'in. Rabi'in banyak tanya soalan tadi. Dah boleh baca ni? Okey, boleh. Boleh, cuba. Okey, cuba insyaAllah. Ni saya qulu sufaha betul, saya qulu sufaha. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Itu masih baca tahqiq, tashil. Bahagian pertama ditashilkan dahulu. Yang mana yahdi man yasha'u ila. Betul. Yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dia punya tashil dekat hamzah kedua. Betul. Okey. Cuba. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey, wajah kedua tukar waw. Ibdal waw. Tukar waw. Jadi macam ni, yahdi man yasha'u gitu. Yang pertama tahqiq. Yahdi man yasha'u wila. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey, ini untuk siapa? Untuk Bazi kan? Bazi. Jadi kemudian kumbul sin bisin. Betul. Dia punya tashil sama. Tashil yang ini kaedah ni sama. Tiga ahlus sama semua sama kaedah yang depan tu. Jadi tashil ayat hamzah yang kedua, lepas tu ibdal hamzah yang kedua. Betul. Okey. Yahdi man yasha'u ila siratin siratin. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Okey, ibdal waw.
Yahdi man yasha'u ila sirat. Dengungnya tambah sikit. Dengung sikit. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Masih bunyi sod lagi, bunyi sin. Sod Ila yahdi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah mislu. Okay. Jadi kalau kita lihat, mana taklah susah sebenarnya dalam implementasinya. Maknanya mungkin teori awal tu complicated nak ingat, tapi dari sudut nak faham, nak cuba sebenarnya tak ada masalah. Jadi ada kan kita ada mushaf tu kan. Mushaf tu bolehlah dicubakan. Baca mushaf Ibnu Katsir itu maknanya boleh dicubakan, boleh dibawa dalam salat sebenarnya. Sah baca dalam salat ni sah. Maknanya boleh dibaca dalam salat. Kalau di masjid kan, kalau hari Rabu dan Khamis imam kita membaca dengan kirat-kirat berlainan jadi memang boleh dibaca di luar dan di dalam salat. Dalam sini ada nampak tidak ada soalan. Okey. Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Jadi tadi bazi sama dalam case yang pertama domah, kedua kasroh, bazi dengan kumbul bedanya hanya shot ganti dengan sin aja Ustaz ya? Benar. Yang dua barisnya berbeza, kaedahnya sama kedua-duanya. Hanya barisnya berlain, yang sama sahaja yang berlainan. Okey? Okey. Oh, jazakallah Ustaz. Jazakallah. Okey, nota yang saya gunakan ini very simplified sebab kita nak praktis kan. Jadi tak banyak information sangat. Jadi saya mencadangkan anda merujuk kepada buku-buku yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, buku yang saya sentiasa buku Ustaz Nazri ni namanya Manhaj Qiraat 10 beserta dalil matan Imam Syatibi dan matan Durrah. Kalau boleh kita membaca bukulah untuk kita dapat memahami dengan lebih lanjut. Praktikal ni penting kerana ada kadang-kadang ada orang ada buku tapi dia tak buat praktikal, jadi tak tak dapat menguasai juga. Kerana dua-dua pentinglah, kita kena buat praktikal dan pada masa yang sama kita ada rujukan yang komprehensif untuk kita ulang kaji lah sekiranya kita lupa dan sebagainya. Tiaza, Khalid, apa khabar? Ada nak tanya soalan ke, nak baca ke macam mana? Tak ada ya? Okey. Tadi tak nampak gambar, sekarang baru nampak gambar. Okey. Ada soalan? Cik Sadia silakan. Cik Sadia ada soalan, boleh unmute. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz, ini kiraan kan Ustaz. Macam yang kita sekarang kan belajar semua dalam surah-surah yang panjang kan, Al-Baqarah. Tapi kalau macam dalam surah-surah pendek, boleh dipraktikkan juga ke Ustaz? Boleh, sama-sama. Pendek ke panjang sama surah. Maknanya tak ada sebab kata Ustaz kan kita boleh buat macam dalam solat kita, tapi kalau maklumlah kita ni kan baru nak belajar Ustaz. Kalau Ustaz suruh baca surah Baqarah tu, ialah kita nak ambil shortcut takut kita punya wakaf tu tak kena tempatnya kan. Tapi kalau daripada kita ambil daripada surah pendek itu kan, mesti kata juz 30 tu kan Ustaz. Jadi kalau Ustaz boleh kasih contoh lain kali untuk surah yang pendek, boleh Ustaz? Boleh. Sebenarnya kalau kita pergi ke YouTube, ke internet, ada banyak qari-qari Mesir yang membaca yang pendek-pendek. Contohnya surah Ad-Duha sebagai contoh. Banyak saya rasa qari-qari Mesir mengulang-ulang bacaan qiraat Warash sebagai contoh. So kita boleh dengar daripada situlah sebagai contoh. Kemudian kalau ada pembaca daripada Sudan, Afrika, namanya Abdul Rashid Sufi. Dia banyak membaca dengan qiraat Abu Amru minggu depan. Qiraat Susi Abu Amru. So itu antara contoh-contoh lah. Kalau contoh nak dengar bacaan Warash, orang-orang Morocco semua baca dengan qiraat Warash, Maghribi. Kan? Dibaca dengan qiraat Warash. Ya. Okey. Kita keren jazilan. Afan. Boleh nanti kita ambil contoh-contoh daripada surah-surah juz amma insya-Allah.
Cuma itulah kadang-kadang satu surah tu tak banyak contoh-contoh yang ada kiraat-kiraat yang berbeza. Itu yang kita perlu explore juga tempat-tempat yang lain. Ustaz, I have a question. Yes, please. Ustaz, just now you were saying about the Wadduha, right? Yes. So far I don't know whether what kiraat is that when they recite Wadduhi Walaili Iza Saja. That one is what? That one is what kiraat? Okay, ada dua. Pertama, Warash baca dengan imalah kecil. Hamzah membaca dengan imalah besar. So, kalau kita nak contohkan, kalau kiraat Warash, imalahnya kecil. Contohnya, orang-orang di Maghribi baca dengan kiraat kecil. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ini adalah kiraat Warash, imalah kecil. Adapun bacaan yang lain, imalah besar, contohnya kita baca وَالضُّحِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ini kiraat Hamzah. Imam yang ke-6 nanti kita akan belajar. Okay? So far, yang kita baru jumpa adalah kiraat Warash dengan taklil, imalah kecil. Kita belum jumpa imalah besar lagi. Boleh Cik Wahid? Ini Thank you very much. Sampel. Okay. Ustaz, welcome. Nice songkok. Thank you very much. Like the songkok very much. Saya ada soalan. Omani songkok. Oman baca Hafsun. Okay. Thank you. Silakan. Saya ada soalan. Silakan. Dia soalan mungkin tak ada kena-mena jugalah, tapi apa? Okay, yang kita baca selalunya biasa is Hafs an-Asim. Betul. Okay, di dalam peringkat SDQT ni, is there any possibility kalau the students get macam orang kata tu dapatkan sanad mungkin an extra modul ke ataupun di luar whoever yang nak ke, so kita tak laki dengan Ustaz Usairi pun lagi bagus, alhamdulillah. At least kita keluar pada SDQT ni adalah satu sanad yang official lah kira. Pada saya lah, macam kita kita belajar qiraat ni 10 ke 7 qiraat. Saya pun sampai sekarang masih confused juga Ustaz. Nanti keluar habis after modul ni takut macam tak ada dia punya quality. Okay. Bolehlah nanti lepas habis modul ni kita zoom sesi qiraat. Boleh insyaAllah. Maknanya kita boleh adakan sebenarnya kita ada kelas-kelas qiraat yang diadakan sejak daripada dulu, iaitu diajar oleh ustaz-ustaz daripada Malaysia kan. Ustaz Datuk Salahuddin, dan saya juga ada mengajar pada waktu-waktu tertentu qiraat ini. Jadi insyaAllah kalau ada yang nak belajar boleh kita teruskan. Maknanya kita boleh teruskan, kita boleh set session untuk kita bertalaki qiraat-qiraat yang lain saling hafsun dalam sesi-sesi yang lain lah. Memang ada sesi tu yang diajar oleh ustaz-ustaz lain. Contoh saya lah belum ada kesempatan sangat nak buat kelas qiraat, tapi nampaknya sekarang ni dah lapang sikit, dah pengajian pun dah habis semua kan. Bolehlah kita pun dah warm up dengan modul qiraat ni kan. Jadi kita teruskanlah insyaAllah. Kalau ada nanti kita aturkanlah untuk sesi seterusnya kita membaca dengan qiraat-qiraat yang tertentu. Boleh insyaAllah. Ustaz. Actually memang ada Ustaz, sebab kita sekarang ni yang pengenalan qiraat 1 dan kita ada pengenalan qiraat 2. Jadi dalam pengenalan qiraat 2 akan cover yang talaki tu. Kan Ustaz dengan nanti Ustaz akan co-teaching dengan Ustaz Abdullah kan? InsyaAllah boleh insyaAllah. Betul, itu continuation. Memang kita ingin meneruskanlah, bukan hanya belajar teori saja tapi in practical lah, agar nanti para pelajar dapat menguasai ilmu qiraat inilah. Okey, ada soalan yang lain? Okay, Ustaz. Apakah syarat-syarat bagi orang yang nak belajar qiraat ni adakah dia selepas khatam bacaan khas? Apa syarat-syarat seterusnya?
Okey, saya ingat siapa ni panggil Abang Rosli Banawi kita pernah bertanya soalan yang sama Betul. Maksudnya adakah syarat menghafal Al-Quran? Okey, kalau kita lihat di institusi pengajian tinggi yang offer qiraat, contohnya di mana? Di Universiti Madinah ada modul ataupun ada fakulti Al-Quran dan qiraat Saya rasa Alaina yang lulusan sana. Contohnya maknanya mereka menetapkan standard yang tinggi nak belajar qiraat ni. Perlu menghafal Al-Quran dahulu. Kerana Al-Quran ni adalah salah satu ilmu memelihara Al-Quran. Jadi maknanya orang yang belajar qiraat ni kena tajwid dia kena settle dululah. Maknanya kalau tajwid tak settle, nanti dia belajar qiraat nak kena betulkan tajwid lagi. Begitulah. Jadi maknanya settle tajwid kena settle dahulu, barulah belajar qiraat. Dan kalau contohnya di Mesir memang nak masuk ma'had qiraat tu kena hafal Quran dulu, barulah boleh belajar matan Syatibi dan Jazari. Antara sebabnya ialah untuk pastikan bahawa yang belajar qiraat itu orang yang telah settle tajwidnya. Tapi nampaknya alhamdulillah di kawasan kita di Melayu ni, Singapura dan Malaysia, banyak yang suka nak belajar qiraat. Sebenarnya bagus kan. Pada masa yang sama kena perbaiki qiraat ataupun bacaan tajwid hafsun dahulu. Kerana ada yang contohnya sangat gairah untuk mempelajari qiraat-qiraat yang lain, tapi ketika membaca qiraat yang lain tu masih perlu dibetulkan, gunnahnya tak cukup lagi, makhrajnya masih tak tepat. Jadi maknanya dia bukan pelajaran qiraat tu, dia sebenarnya masih pada peringkat memperbetulkan bacaan, tahsinul qiraat. Jadi kalau boleh sepatutnya belajar qiraat ni dah settle tahsin tilawah itu, maka kita dapat belajar qiraat ni macam belajar bahasa lain lah. Contohnya orang yang dah kuasai bahasa Inggeris, dia belajar France dan Germany sebagai contoh. Maksudnya kalau dia tak menguasai bahasa Inggeris, mungkin susah untuk dia dapat catch up bahasa Germany dan France sebab dia punya asas bahasa itu ada kaitan. Jadi begitulah kita lihat, maknanya belajar qiraat ni adalah satu peningkatan daripada bacaan hafz an Asim. So maknanya bila kita baca qiraat yang lain tu kita menjadi lebih precise, lebih halus dalam bacaan Al-Quran kita lah. Itu yang sepatutnya. Kalau kita lihat di dalam Singapura ni contohnya, Ustaz Effendi sebagai contoh kan. Ustaz Effendi saya ingat ramai antara asatiza yang membaca belajar dengan beliau di masa Al-Junid. Beliau ketika saya masih belajar di Mesir tu, dia datang ke Mesir untuk bertalaki dengan Syekh Ridha Salim Ali. Syekh Ridha Salim Ali ni terkenal di Mesir. Banyak para guru-guru yang mengajar di universiti di Malaysia ataupun menjadi pensyarah universiti, mereka pernah bertalaki dengan Syekh Ridha ini. So Ustaz Effendi bertalaki dengan Syekh tersebut, tapi dah meninggal lah, dah sempat. Dan kalau kita lihat di Singapura, orang yang belajar ada sanad daripada Ustaz Effendi, biasanya kualiti bacaannya bagus. Maksudnya jarang kita dapat orang yang ada, ini saya bukan nak muji Ustaz Effendi, dia tak ada kat sini kan. Cuma dia set a standard. Sebenarnya siapa yang pegang sanad Ustaz Effendi itu biasanya bacaannya bagus. Dia tak bagi senang-senang sanad qiraatnya kepada sesiapa, kecuali orang tu dah mahir membaca Al-Quran. So itu adalah satu standard yang perlu kita tetapkan agar tidak berlaku nanti kita memudah-mudahkan sehingga tidak ada kualiti lagi. Maknanya ada berlaku contohnya di sebahagian negara, saya tak sebut manalah. Maknanya dia sebut, dia kata dia ada sanad qiraat Al-Quran. Tapi bila kita dengar bacaan dia masih berterabur, maknanya dari segi tajwidnya masih belum settle. So kita tidak mahulah nanti berlaku di mana situasi ini berleluasa. Jadi perlu ada quality assurance di mana kita pastikan bahawa orang yang belajar qiraat itu maknanya hafsun tajwidnya dah settle. Itu yang antara sebab mengapa sebelum belajar qiraat kita selalu akan baca hafz an Asim dahululah. Itu antara objektifnya. Boleh ya? Afan. Okay. Okay, ada beberapa minit lagi. Ada siapa yang kita habis ke 9:45 lah. Jadi kalau ada siapa ada soalan boleh tanyakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya ada pertanyaan untuk yang tadi dibaca di halaman 6 tu surat Al-Baqarah di ayat ke-30 ya Ustaz. Itu kan bazi dibaca dengan dua wajah. Tashil hamzah pertama dan Ibdal, yes betul. Itu tak perlu dibaca dengan tawassut dan wal qasar atau bagaimana ya Ustaz? 4 dan 2 harakat tu
Saya nampak di catatan mushaf saya ada boleh dibaca 4, 2 harakat untuk lamnya itu. Itu bagaimana Ustaz? Ini untuk bazi atau kumbul ni? Bazi. Bazi, okey. Yes. Ini ayat ke berapa ni tadi? Ayat 30 Ustaz. Ayat 30, okey. Sebentar ya. Saya bukakan. Okey, kita buka ya. Share screen. Boleh nampak ini ke dia buka yang lain ni? It's started screen sharing, still blank page. Oh, still blank page on my screen. Sekarang boleh nampak? Now it's here. Now it's there, yeah. Okey. Jadi persoalannya tadi untuk ni ya. Okey. Kita tadi membaca dengan kiraan kumbul dahulu ya. Okey, kalau di mushaf saya, maaf mungkin agak sedikit berbeza Ustaz. Di catatan pinggirnya untuk kumbul dibaca dengan 2 wajah. Disebut tasil hamzah tsani ya, hamzah kedua dan ibadal ya sakinah ma'al ya, dengan 6 harakat itu ya Ustaz. Okey. Kalau kita lihat tapi yang bazi untuk catatan di bazi dibaca dengan tashil hamzah pertama dengan tawasud dan qasar saja. Okey. Sebenarnya sama apa yang kita baca di sini. Kalau kita lihat tulisan ini adalah tulisan bagi kumbul ya. Maknanya tulisan mushaf ini adalah mushaf kumbul. Jadi kalau kita lihat tashilnya pada tempat yang pertama ni sudah betul. Cuma maknanya ada wajah di mana dibaca dengan 4 harakat juga Sebab ini maksudnya bila kita tashil dia jadi mad jaiz. Betul. Jadi kita baca dengan pada asalnya Ibnu Katsir membaca dengan mad jaiz 2 harakat sahaja. Tapi oleh kerana ini asalnya mad wajib, jadi ada pendapat yang mengatakan boleh baca 4 harakat juga. Ya, jadi wajah itu yang kita tak baca. I see. Ya. Yang untuk bazi tadi kita dah ulang beberapa kali dan dipanggil kita dah kita dah teruskan. Boleh ya? Okay. Clear Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. Okey, ada yang lain? Alhamdulillah. Semoga apa yang dikongsikan pada malam ini bermanfaat, mendekatkan kita kepada Allah SWT, kerana bacaan Al-Quran ini kan antara cara kita bertaqarrub dengan Allah SWT. Maknanya kalau kita baca hafsun ni, kita dah habis Sadaqallahul Azim kan? Tapi kalau kita baca qiraat lain, dah habis kita ulang lagi, dah habis kita ulang lagi. Maknanya insyaAllah pahalanya pun bertambah lah insyaAllah. Sila rujuk lagi, kitab-kitab qiraat untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Ini adalah sebahagian daripada penerangan. Maksudnya ada perkara yang saya tak cover. So saya cover sebahagian yang agak, kita kata, usul yang agak dominan dalam qiraat-qiraat yang kita pilih. Maksudnya ada perkara-perkara tahrirat, perkara-perkara penitilan yang kecil itu kita tidak go through semuanya. Okay? Ada buku namanya An-Nayirat, Usul An-Nayirat. Usul An-Nayirat ni buku bahasa Arab tetapi dalam bentuk kita kata diagram, mudah difahami. So buku tu ada di online, mungkin nanti saya boleh forwardkan dalam WhatsApp group bersama dengan nota hari ini untuk dilihat. Maknanya dia punya kaedah buku itu adalah melalui diagram. Jadi dia taruh mat untuk Ibnu Katsir berapa, kan? Jadi mudahlah untuk kita rujuk. Ada khilaf-khilafnya sekali. Okay? Buku ni dulu susah nak dapat, tapi sekarang senang je forward menggunakan online. Ustaz yang ada tu, adakah dia dalam bahasa Arab Ustaz, kitab yang Ustaz cakap ni? Betul. Usul Nayirat ni dia dalam bahasa Arab kan? Tapi dia bahasa Arab. Melayu tak? Ada. So far yang Nayirat ni belum diterjemahkan lagi lah. Belum diterjemahkan.
Tapi sebenarnya boleh faham sebab dia diagram, dia bentuk diagram dia tak banyak wording sangat. Dia letakkan apa dia panggil tajuknya, kemudian ada contoh-contoh di bawah. Cuma penerangan yang kecil sedikit tu adalah berbahasa Arab. Mungkin itu boleh kita bincangkan kalau ada soalan. So saya forwardkan dulu, boleh lihatlah. Itu antara rujukan yang mudah dan ringkas. Okay, Usulun Nairat. Okay, apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang buruk itu, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ustaz. Welcome. Alhamdulillah. Jazakallah. Salam. Wa jazaka mislu. Terima kasih. Ada. Panas Okey, alhamdulillah.